Baik, kembukan perhatian anda bagi anda yang berada di IPT khususnya, bagaimana caranya untuk memberikan lebih kualiti dari segi berapa lama anda berada di IPT tersebut dan bagaimana untuk menyumbang bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada warga siswa yang lain dan bagaimana ini membantu untuk pembentukan jati diri pada masa akan datang. Pagi ini lama sebenarnya tidak berbicara dengan beliau, Profesor Dato' Dr. Shatta Sabran yang merupakan Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Wakil MPP kita, Saudara Muhammad Faiz Farhan Abdul Rahman, yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar MPP UPSI. Dan Farhan sebenarnya ada banyak yang ingin dikongsikan kepada para penonton, Prof. Dato'. Ya. Mungkin Dato', bagaimana situasi di UPSI sekarang dengan keadaan sekarang ni? Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada RTM kerana beri peluang kepada UPSI sekali lagi untuk berkongsi. Bercakap tentang COVID, memang kita lihat dalam negara kita keadaan masih lagi panik, dalam keadaan yang terkawal. Dan malam tadi alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun memberi beberapa pengumuman, di antaranya penangguhan kuliah, perkhidmatan-perkhidmatan yang tertentu. Dan insya-Allah kita di peringkat universiti kita akan keluarkan kenyataan rasmi pada pukul 11 ini untuk berikan satu pandangan yang jelas, maklumat yang jelas terutama kepada mahasiswa kita dan juga kepada staf. Jadi insya-Allah, tapi sehingga kini tim COVID-19 UPSI memang telah bekerja dengan begitu baik 24 jam satu hari satu malam untuk memastikan bahawa virus ini dapat kita kengkang, dan sehingga hari ini alhamdulillah UPSI masih lagi dalam keadaan terkawal dan tidak ada kes-kes yang positif. Di kalangan pelajar sendiri, apakah langkah-langkah yang telah pun anda ambil untuk memastikan mereka sedar dan faham tentang situasi yang sedia ada? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang usaha yang dilakukan oleh Barisan Majlis Perwakilan Pelajar UPSI? Pertamanya, kami mendekati pelajar dengan kita menghebahkan makluman tentang kesedaran dari segi poster. Bagaimana cara pencegahannya, apa yang patut selaku pelajar, apa yang patut kita buat. Dengan kita ikutkan guideline yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga universiti. Apa tindakan yang kita lakukan? Kita sentiasa merujuk pihak pentadbiran UPSI bagi memastikan kita selari dengan apa yang dibawakan oleh UPSI. Dengan adanya poster itu, kita dapat hebahkan kepada pelajar secara menyeluruh. Dari segi respons pelajar, berapa ramai sebenarnya yang juga tampil kepada pihak universiti ingin bertanyakan lebih lanjut? Kita sebenarnya, kalau yang tadi macam saudara Faiz sebut tadi kan, dia kumpulan MPP dan juga pengurusan universiti, terutama dengan Naib Chancellor, kami ada satu grup WhatsApp. Jadi segala maklumat-maklumat yang telah kami bincangkan di peringkat pengurusan, saya akan sampaikan kepada mereka. Justru mereka boleh sampaikan kepada pelajar yang jumlahnya sekitar lebih kurang 22,000. Jadi untuk Naib Chancellor ataupun pengurusan tertinggi untuk mengawal 22,000 ini amat sukar. Jadi kita memang mengadakan hubungan yang baik dengan Majlis Perwakilan Pelajar, kerana pada kita mereka merupakan jabatan dan perlunya mereka mendapat maklumat yang tepat dan detail mengenai apa-apa keputusan, terutama dalam konteks COVID-19 ini merupakan satu perkara yang serius. Maka kita tidak mahu MPP memberikan maklumat yang kurang jelas ataupun keliru. Itu sebab saudara Faiz kata tadi, apa-apa keputusan yang mereka sebelum mereka sebarkan, mereka akan double check dengan kita. Dalam konteks ini mereka memang ada personal contact dengan Naib Chancellor. Jadi semua perterusan ataupun maklumat-maklumat itu dapat adalah maklumat yang betul, dan kemudian mereka juga telah memaklumkan keputusan-keputusan pelajar-pelajar hanya perlu merujuk kepada official website sama ada daripada MPP ataupun universiti, kerana pada hari ini seperti mana yang kita tahu, ramai pakar-pakar yang tidak diundang membuat keputusan sehingga dia mengelirukan. Itu yang perlu kita fahamlah. Bagaimana untuk mengekang penggunaan sosial media ataupun media sosial yang tidak bertanggungjawab di kalangan entiti-entiti tertentu, terutama sekali mereka yang mungkin gemar menggunakan pendekatan ala pelajar? Bagaimana untuk mengekang mereka yang kurang bertanggungjawab ini? Okey, baiklah. Dari usaha Barisan MPP UPSI, pertamanya kami menerima sebarang apa soalan yang ditujukan kepada pelajar, dan kami mengumpulkan apa soalan tersebut dan kami bawa kepada mesyuarat Majlis Perwakilan Pelajar, dan kita lihat apa sepatutnya kita berespon kepada soalan-soalan yang telah ditujukan kepada kami. Dan sebarang apa yang dikatakan oleh pelajar, kita berikan semula. Pastikan maklumat yang dapat ini adalah maklumat yang bersumber. Bermaksud kita perlu rujuk pada website utama universiti. Contohnya laman rasmi Facebook HEPA UPSI, laman rasmi Naib Chancellor, laman rasmi UPSI. Hanya laman itu sahaja yang menjadi rujukan kepada pelajar. Selain daripada itu adalah maklumat yang tidak bersumber. Itu yang kami cuba fahamkan kepada 22,000 pelajar. Tidak mudah sebenarnya untuk kita memahamkan pelajar seramai 22,000 ni. Sebarang pautan yang bermula dengan
perbincangan, saya ingin kongsikan kisah yang berlaku kepada kawan saya. Jangan layan sama Tapi sekali. yang ini kita perlu kongsikan. Prof Datuk mungkin boleh berikan sedikit maklumat kepada. Terima kasih. Ini kita bawa khas daripada UBSI. Kita hari ini kita lihat bila berlakunya COVID-19, masyarakat kecoh untuk mencari hand sanitizer dan kadang-kadang pasaran tak ada dan kadang-kadang mahal dan sebagainya. Dan kita juga dekat UPSI kita mempunyai kengkangan yang sama dan kita ada 22,000 masing-masing nak mencuci tangan dan sebagainya. Jadi kita telah pun minta pakar-pakar kita, kebetulan daripada Fakulti Sains dan Matematik, mereka ada kepakaran dan mereka telah pun mereka satu, kalau kita ada dekat pasaran luar adalah hand sanitizer, tapi yang dibuat oleh pihak UPSI ni lebih baik daripada hand sanitizer, bukan sekadar mengurangkan tetapi dia membunuh kuman, virus dan juga fungi ataupun kulak-kulak macam kurap dan sebagainya. Itu sebab kita panggil disinfected liquid. Better dan harganya lebih murah. Dan sekarang ni kita di UPSI kita hanya menggunakan ini untuk membantu masyarakat kampus kita yang totalnya lebih kurang 22,000 untuk membantu untuk mengelakkan. Jadi hand sanitizer di UPSI kami gunakan kerana ini pada kami lebih berkesan dan baunya hampir sama. Tadi saya pun telah bagi kepada Zaliha dan Deren. So insyaAllah kami di UPSI dan perkara ini telah pun diedarkan kepada seluruh warga UPSI dan kita buat jumlah untuk penggunaan dalaman. So tapi kalau ada pihak luar yang berminat boleh berhubung dengan pihak UPSI. Prof Datuk, kerisauan juga di kalangan ibu bapa khasnya sementara kita menantikan pengumuman rasmi dari pihak universiti. Lebih gusar juga kepada ibu bapa untuk pelajar-pelajar asing yang bukannya boleh nak keluar. Jadi dalam situasi begini MPP bagaimana yang boleh dibuat? Maksud pun? Dari segi bagaimana apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kegusaran ibu bapa, tak kisah sama ada pelajar tempatan ataupun pelajar antarabangsa. Tapi untuk bantu Faiz lah, pukul 11 ni kita akan ada mesyuarat selepas saja daripada program ni saya akan balik ke UPSI dan kami akan membuat satu mesyuarat tergempar di mana semua tim COVID-19 UPSI dan juga pengurusan tertinggi dan juga dekan dan juga pelajar akan berada di mesyuarat itu. Draft telah kami sediakan, cuma kami menunggu keputusan ataupun kenyataan rasmi daripada pihak kementerian kerana kita mahu selaraskan dengan universiti-universiti lain. Tapi di antara perkara-perkara yang menimbulkan kerusingan kepada kita adalah kedudukan pelajar yang ada di dalam kampus. Sama ada kita membenarkan mereka pulang ataupun sebaliknya, dan kalau mereka pulang kita kena pastikan mereka itu pulang dalam keadaan yang baik, sihat dan kembali ke kampus juga dalam keadaan yang sama. Dan kita tahu kalau mereka berada dalam kampus itu kita boleh buat kawalan. Ada alaman mereka tidak dibenarkan keluar dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan kawalan sedemikian kita boleh mengelakkan perkara-perkara yang tidak diundang. Tapi apabila mereka balik ke rumah itu di luar kemampuan kita. Itu satu perkara, tapi kita juga kena lihat pelajar-pelajar antarabangsa. Untuk mereka kembali ke negara mereka pada ketika ini mungkin adalah satu perkara yang mustahil, tidak dibenarkan sebagainya. Jadi keberadaan mereka dalam kampus juga perlu kita jaga kebajikan mereka sebab kafe-kafe dan sebagainya sudah pun ditutup dan mereka perlu diberikan makanan. Dan itu sebab ada setengah-setengah universiti pada hari ini menyediakan pre-pack, dibungkus makanan dan dihantar kepada mereka untuk mengurangkan pergerakan mereka. Sebab ketika ini saya rasa keputusan telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk lock out kan masyarakat, itu satu perkara yang paling efektif untuk mengekang. Tapi saya pasti untuk mengawal 22,000 pelajar ini it's not easy dan mungkin saudara Faiz boleh bantu kot. Perintah kawalan pergerakan ini adalah berkuat kuasa esok dan akan membantu untuk membendung gejala ini daripada berterusan dan ia melibatkan kita kurangkan pergerakan dan juga mengamalkan social distancing. Bagaimana perkara ini boleh dipanjangkan kepada para pelajar? Okey, baiklah. Dari sudut MPP PSI, kami sentiasa memastikan, maksudnya kita sentiasa follow update dengan pihak pentadbiran PSI. Contohnya pada baru-baru ini dikeluarkan oleh UPSI sendiri iaitu pembelajaran yang lebih daripada 50 orang pelajar adalah digalakkan untuk melalui online system learning. Lepas tu aktiviti pelajar setakat ini semua ditangguhkan untuk memastikan social distance between pelajar tu kita menjaga. Semua aktiviti yang melibatkan pelajar, yang melibatkan pengumpulan pelajar dalam satu tempat yang tertutup dalam satu-satu masa, memang kita menangguhkan semua aktiviti pelajar. Jadi dengan ada usahanya macam ini, kita dapat mengekanglah daripada virus itu lebih tersebar. Kita mencegah itu lebih baik daripada mengubati sebenarnya. Rentetan daripada apa yang disebutkan oleh Faiz tadi, Prof, sekiranya digunakan sistem dalam talian untuk meneruskan pembelajaran itu, adakah ia suatu langkah yang
mungkin akan diperkenalkan oleh pihak UPSI dan juga mungkin IPTA yang lain? Sebenarnya sistem online ni memang telah pun dilaksanakan di peringkat universiti dalam 2-3 tahun yang lepas. Cuma keseluruhannya itu bergantung kepada senario. Sebab kalau kita lihat dalam proses pembelajaran sekalipun, online itu merupakan satu kaedah. Tetapi personal touch itu lagi penting. Itu sebab perlunya ada face to face, bersemuka. Tapi dalam keadaan pada hari ini, kita tidak dibenarkan untuk melakukan kaedah sebab atas dasar-dasar keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Maka kita terus memastikan semua proses-proses itu dilakukan secara online. Memang kalau kita lihat online ni memanglah jauh daripada individu yang bercakap dan reaksi kita pun sukar. Tapi dalam keadaan sekarang itulah yang terbaik. Dan UPSI sebenarnya memang telah sedia melaksanakan proses pembelajaran online. Kita ada beberapa semua fakulti ada smart classroom dan sebagainya. Dan cuma kalau mereka berada di kampung itu sukar sedikit kerana kita tidak pasti semua kampung mempunyai satu talian ataupun sistem wifi yang pantas. Jadi itu sebab kita mengharapkan baik kalau mereka duduk di kampus sekiranya percutian ataupun blackout ini tidak dibuat secara holistik. Maksudnya kalau holistik macam cuti umum lah. Maksudnya tidak ada apa-apa proses berlaku, pembelajaran tidak berlaku, maka kita akan ubah suai cuti semester, peperiksaan akhir dan sebagainya. Dan itu merupakan satu perkara yang boleh dibuat kerana ia merupakan kawalan dalaman sahaja. Prof Datuk, bagaimana pula dengan dari segi fasiliti? Sebab tadi kita dengar barangkali ada kafe yang tutup dan sebagainya. Dan di UPSI pula bagaimana? Supaya mereka ini tidak begitu tersisih daripada kemudahan dunia luar. Tidak ada masalah sebab hari ini kita lihat media sosial memang saya duduk dekat Tanjung Malim walaupun jauh daripada Kuala Lumpur, tapi saya memang boleh letak fizikal saya dalam Kuala Lumpur sebab kemudahan dan sebagainya. Dari segi kemudahan UPSI tidak ada masalah, tidak ada bezanya UPSI dengan universiti di Kuala Lumpur sebab jaringan internet dalam negara kita memang kita boleh kategorikan sebagai yang terbaik dalam dunia. Dan saya rasa tidak ada satu masalah kepada mahasiswa kita merasakan diri mereka terasing disebabkan keputusan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat pada Perdana Menteri pada malam tadi. Jadi kedai-kedai kafe di UPSI masih beroperasi? Sekarang ini kita hari ini masih lagi on sebab itu sebab pada pukul 11 nanti kita akan buat satu keputusan rasmi apakah yang akan berlaku esok. Jadi keputusan kita ini akan kita adunkan dengan keputusan ataupun penyelarasan yang dibuat oleh pihak kementerian dan insya-Allah kita akan buat yang terbaik kepada seluruh warga UPSI kerana saya tahu pada hari ramai ibu bapa yang telah pun menghantar mesej kepada saya bagaimana anak saya dan sebagainya. So jadi saya pun minta mereka bersabar. Insya-Allah pada hari ini kita akan buat keputusan dan sama ada pelajar itu dibenarkan pulang ataupun tinggal dan sebagainya, tapi sekiranya pelajar itu tinggal mereka memang akan dijaga kebajikan sebaik mungkin sama seperti mana ibu bapa mereka menjaga. Bagaimana dengan warga kerja UPSI yang akan juga terpaksa mengharungi keadaan ini? Apakah langkah untuk mereka? Well, ramai yang suka sebab tak perlu datang, tetapi kita juga memberikan mereka maklumat setakat ini mereka kena berada dalam standby mode 24 jam, satu hari satu malam sekiranya diperlukan mereka perlu datang dan sebagainya, tapi otherwise mereka boleh menggunakan secara online. Hari ini kita ada Skype, kita ada pakai video conference dan sebagainya. Kemudian kita ada dan insyaAllah kita tidak ada masalah, cuma kita risau yang di sebelah sana. Di peringkat universiti kita tidak ada masalah, even kalau kita nak mesyuarat pun dengan ahli lembaga kita yang berada di luar negara juga kadang-kadang kita menggunakan Skype dan sebagainya. Okay. Faiz, pengalaman sebagai ahli MPP dan pengalaman kali inilah anda diuji dengan situasi sebegini. Apa yang pengajaran paling bermakna sekali dalam menangani 22,000 sebagai wakil MPP dalam situasi sebegini? Okey, baiklah. Sejujurnya saya katakan kepimpinan pada kali ini adalah kepimpinan yang banyak ujiannya. Sebelum-sebelum ni sini-sini tak ada hadapi benda-benda ini. Ini adalah yang kita nak rujuk sini atas pun tak ada bagaimana mereka menangani masalah ini. Jadi kita sebagai kepimpinan pada kali ini memberi satu ujian dan macam kita cakap macam tamparan yang hebatlah kepada kepimpinan kita pada kali ini. Jadinya pengalaman yang saya dapat adalah kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. Selaku Majlis Perwakilan Pelajar, barisan kepimpinan tertinggi universiti, kita kena sentiasa menjadi orang yang menenangkan keadaan. Di mana apa jua situasi, kita menerima, kita tenangkan keadaan pelajar. Contohnya macam malam tadi selepas putusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, lepas tu pelajar banyak masuk WhatsApp tanya kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Jadinya apa yang kami ambil tindakan kami kata kami daripada MPP juga menunggu perutusan rasmi daripada universiti. Apa-apa pun kita tunggu pada esok hari, bermaksud pada hari ini kita tunggu apa tindakan universiti lakukan. Itu yang nak memastikan kita tidak macam mencapah. MPP kata lain.
universiti kata lain tak nak. Kita nak selari dengan apa yang dibawakan oleh UPSI. Satu saya nak sebut nak beri penghargaan kepada MPP sebenarnya. So mereka ni sangat prihatin. Mereka tengok tim COVID-19 UPSI memang kerja semalam. So semalam mereka telah buat keputusan dengan pandangan idea asal daripada Timbalan Chancellor Haiwan Pelajar Prof. Dr. Amin. Mereka telah memberikan visa kepada tim COVID-19 kerana melihatkan kerja keras mereka. So sebagai penghargaan, Faiz dengan tim beliau telah pun mengeluarkan duit mereka sendiri untuk memberikan visa-visa kepada warga COVID-19 dan mereka sangat teruja kerana mendapat pengiktirafan kata semangat, kecintaan dan ucapan terima kasih dalam bentuk visa semalam. So saya mengharapkan budaya seperti ini diteruskan oleh PMPP. Ini merupakan satu contoh yang terbaik. Lagipun disesuai dengan moto kami. Salah satu moto ialah memantapkan 2A, iaitu cemerlang akademik dan cemerlang akhlak. Dan ini mungkin juga langkah yang akan diambil oleh IPT-A dan juga S, awam dan swasta yang akan berhadapan dengan situasi ini. Buat pertama kali di negara kita akan berhadapan dengan situasi di mana kita dikerahkan untuk mengurangkan pergerakan dan mengamalkan social distancing. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof dan juga Faiz kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.